وأصحابه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمينا، وخصوصا إلى هذا الراحي قاسم بن حسون، لجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengurusi masjid sekalian, barisan pegawai takbir masjid yang saya kasihi sekalian, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi asbab turunnya rahmah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini menjadi asbab kita beroleh keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana jika hidup ini tanpa redha Allah, nescaya kita tidak akan dapat menikmati satu pun kenikmatan di yaumul akhirah. Jika hidup ini sekadar menikmati kenikmatan dunia dan kita tidak berolehi rahmah dan keredaan Allah, nescaya besok semua orang termasuk saya, apabila berada di satu alam yang pastinya kita semua akan dikumpulkan oleh Allah satu hari kelak, kita percaya atau kita tidak percaya, perkara itu pasti berlaku. Kita menerimanya atau tidak menerimanya, perkara itu pasti berlaku. Kita menyukainya atau kita membencinya, perkara itu pasti berlaku. Sebab itu apabila ditanya tentang iman kepada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Ikrar dengan lidah dan membenarkan dengan hati,
serta kesempurnaan yang beramal dengan anggota tubuh badan yang dikurniakan oleh Allah. Maka inilah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sewaktu kita semua dulu di alam roh, Allah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Lalu kita semua menjawab dan memberikan penyaksian ke hadrah Allah tatkala itu. Semua di alam roh, semua orang tidak terkecuali, kita memberikan pengakuan di hadapan Allah. Lalu kita mengatakan, qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikan ya Allah, kami bersyahadat bahawasanya Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan kami. Lalu kita dikurniakan oleh Allah berada di alam dunia ini sebagai satu alamul imtihan. Alam diuji oleh Allah tentang ikrar kita yang pertama di alam roh dulu. Sebab itu sewaktu kita nanti balik bertemu dengan Allah pada awal alam akhirah, iaitu alamul barzah, soalan yang sama ditanya oleh malaikat Zabaniyah, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ketika Allah mengkurniakan kepada kita akan alam ini, iaitu alam dunia ini, alam yang disebut oleh Allah, dunia ini mata'ul ghurur, dunia ini tempat tipu daya, manusia ditipu dengan keindahan perhiasannya. Dunia ini la'ibun wa lahwun, tempat permainan yang sangat asyik, sehingga kan manusia itu dia lupa di mana arah tuju perjalanannya. Tuan-tuan, kehidupan ini seumpama satu train yang panjang, satu gerabak yang panjang, dan setiap gerabak itu dipenuhi dengan penumpang-penumpang berbeza status penumpang. Ada yang duduk di kerusi VIP, ada yang duduk di kerusi ekonomi. Tetapi siapa pun penumpang pada waktu itu, mereka tetap menuju pada destinasi yang satu. Ketika kita berada di tingkap kereta api ni tuan-tuan, kita memandang keindahan, keelokan pemandangan, dan kita galit dengan makan, dengan bersembang, hal-hal musafir ini, sehinggalah sampainya kereta api ini pada destinasi yang telah ditetapkan oleh pihak kereta api tersebut. Dan tidak ada siapa boleh menyatakan kenapa berhenti di sini, kerana itulah tempat penamatnya. Begitulah keadaan kita apabila kita sampai di garis penamat kita. Kehidupan ini, kata ulama, al-waktu kas-saif, waktu itu seumpama mata pedang. Waktu ini akan berjalan tuan-tuan, seumpama jam yang berada di hadapan kita. Dia akan terus berjalan, berpusing pada lingkaran yang sama. Daripada pukul 12 dia akan bermula, dia akan menemui titik pukul 12 itu. Begitulah jadual kehidupan kita. Setiap hari apa yang kita buat mengikut nombor-nombor yang telah ditetapkan. Kita akan tidur, makan, minum, cari duit dan istirahat. Begitulah siaran ulangan yang berlaku setiap hari. Kita lupa apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan mereka ini tahu apa hikmah kejadian yang dijadikan oleh Allah, iaitu mereka perlu ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan, golongan yang nampak perjalanan ini iaitu golongan yang mana hatinya tidak sakit, jiwanya tidak rosak. Badan kita sihat tuan-tuan, tapi jiwa kita sakit. Badan kita besar, tetapi jiwa kita sakit. Badan kita kuat, tetapi jiwa kita lemah. Kita kuat dengan dunia, tetapi jiwa kita lemah dengan akhirat. Kita sehat dengan keduniaan kehidupan ini. Kemana pun kita sanggup pergi tuan-tuan, bercuti, majlis perkahwinan itu sejauh mana kita sanggup hadir. Tetapi jiwa kita tidak mampu untuk merebut keredaan Allah sejauh mana yang perlu kita pergi. Kita tak mampu tuan-tuan untuk kita berjalan ke hadrah Allah Subhanahu wa taala daripada birai katil kita kepada bilik air yang tidak jauh untuk kita mengambil wuduk dengan sempurna. Lalu kita bertakbir pada 2/3 malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita tidak mampu, walau badan kita sehat, tubuh badan kita kuat, tetapi kita tidak mampu untuk mengangkat dua tangan kita bertakarub kepada Allah pada 2/3 malam. Tapi kita mampu berjalan 2/3 malam menuju kepada tujuan percutian kita. Kita sanggup pergi bercuti ribuan kilometer, ratusan kilometer, tetapi kita tidak sanggup untuk melangkah daripada birai katil kita menuju ke bilik air yang tidak sampai 1 kilometer untuk kita mengambil wuduk. Selepas itu kita takarub dengan Allah seperti mana yang ditegaskan oleh Allah dalam surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apabila roh kita mula sakit dan roh kita mula rosak, tatkala itu tuan-tuan, kita tidak mahu melaksanakan perkara yang sepatutnya kita laksanakan. Orang yang jiwanya dan rohnya rosak, dia tidak mula mengenal Allah. Dia tak mahu untuk mengenal siapa Allah, siapakah penciptanya, siapakah tuannya. Dia sanggup mengenal selain daripada Allah. Kita mengenal dunia tuan-tuan lebih daripada kita mengenal siapa pemilik dunia. Kita mengenal makhluk lebih daripada kita mengenal siapa pemilik makhluk. Tatkala jiwa kita mula rosak, sakit dan terus sakit, langsung kita sendiri tidak mengenal Allah. Dan kita sebagai seorang Islam, jika kita tanya siapa Allah, kita sendiri tak pasti untuk mengatakan siapa Allah. Begitulah keadaannya apabila besok kita balik berada di liang lahat, tatkala malaikat az-zabaniyah bertanya kepada kita, man rabbuka? Kita keliru. Kita keliru tuan-tuan. Sebab kita nak jawab siapa Tuhanku? Kerana tatkala di dalam alam dunia, kita sendiri tidak pasti siapa Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Kerana kita tidak berusaha untuk mengenal Allah. Tatkala kita mula tidak berusaha untuk mengenal Allah, tatkala itu kita tidak mahu untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kasih dengan dunia sehingga kita genggam dunia ini seolah-olah kita tidak akan mati? Kita sayang harta kita, duit kita seolah-olah kita tidak akan mati. Kita sayang rumah kita seolah-olah kita tidak akan mati. Tetapi kita tak boleh mengasihi Allah sebanyak mana kita mengasihi harta kita, duit kita, rumah kita, keluarga kita. Tuan-tuan, apakah kita telah ada rumah di dalam jannah Allah? Apakah kita telah berusaha keras
untuk membina rumah-rumah di dalam jannah Allah. Kita bukan berada pada zaman 50 tahun yang dulu. Kita berada di satu zaman yang mana alam ini mula akan dihancurkan oleh Allah. Zaman inilah Allah telah hidupkan kita dan Allah beri kita peluang untuk hidup, menyaksikan kebesaran Allah, kebesaran Allah, kebesaran Allah. Apabila kita lihat keadaan alam, tuan-tuan, cubalah tuan-tuan lihat di sekeliling kita. Bagaimana keadaan terbitnya matahari sekarang ini? Apakah ia berada di tempat asalnya ataupun ia mula bergerak sedikit demi sedikit ke arah barat? Ketika kita mula lalai, tuan-tuan, kita mula lalai dengan kehidupan ini, kita mula lalai dengan keadaan urusan kehidupan kita. Ketika itu matahari yang dijanjikan oleh Allah daripada lisan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula bergerak sedikit demi sedikit, dan akhirnya dia akan muncul pada sebelah barat. Tatkala itulah, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu taubat itu mula ditutup oleh Allah. Allah tidak menerima akan taubat hamba-Nya pada tatkala itu. Tatkala itu, tuan-tuan, kita membaca istighfar cuma sekadar menjadi satu zikir, tidak menjadi lafaz keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana pintu taubat itu telah mula ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita rasakan kita tidak ada salah dengan Allah. Siapa daripada mula 1 Januari 2021 sehingga hari ini tidak menceritakan aib orang lain? Tuan-tuan, jangan kata ya atau tidak. Pengakuan kita didengar oleh Allah, kerana Allah itu bersifat dengan Sami'un Alim. Allah ini maha mendengar dan maha mengetahui. Siapakah dalam tahun ini bermula 1 Januari sehingga saat ini tak mendengar keburukan orang lain, tak mendengar aib orang lain, tak menceritakan tentang aib orang lain? Dia adalah insan yang hebat. Kerana apa? Kerana orang yang menceritakan aib orang lain dan mendengar aib orang lain, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seluruh solatnya, ibadatnya akan dihapuskan oleh Allah, lalu diberikan kepada orang yang ia buka aib tersebut, dan dosa-dosa orang yang kita buka aib tersebut diberikan kepada orang, diberikan kepada kita, kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita membuka aib orang, dan setiap itulah, saat itulah, bermula saat itulah kita baru bermula amal saleh kita dikira oleh Allah. Tuan-tuan, kalau umur kita 60 tahun dan pada hari ini kita mula menceritakan aib orang lain, bagaimana kejahatan kita 60 tahun masih dalam catatan amalan kita. Tetapi amal saleh kita dihapuskan oleh Allah. Inilah besok orang yang balik dalam keadaan tercengang di hadapan Allah. Ya Allah, mana sembahyang aku? Ya Allah, mana puasaku? Ya Allah, mana sedekah aku? Ya Allah, mana amal saleh yang kau janjikan? Aku duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, majlis itu dan majlis ini. Lalu Allah menyatakan kepada kita, saat engkau hidup, tatkala umur kau sekian, engkau telah membuka aib orang lain, dan amalmu telah aku berikan kepada orang yang telah engkau buka aibnya. Itulah janji Allah dan Rasul, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apabila roh kita ini sakit, kita tidak akan mahu mengenal Allah. Kita tidak akan mahu mencintai Allah. Dan kita tidak akan merindu perjumpaan dengan Allah. Orang yang jiwanya sakit, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka ini Nabi kata ada penyakit wahan. Mereka akan sayang dunia dan mereka akan takut mati. Mereka takut mati. Tuan-tuan, takut mati tetap mati. Berani mati tetap mati. Persoalannya, apa yang telah aku siapkan untuk aku menghadapi mati? Kita suka pun kita mati, dan kita benci pun kita akan mati. Dan apa persiapan aku? Apa masalah aku? Apa kebaikan aku yang akan aku tunjukkan di hadapan Allah tatkala besok kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala? Apa yang boleh kita banggakan, tuan-tuan? Kita masih tipu orang. Kita masih khianat dengan amanah Allah. Kita masih buat perkara yang dilarang oleh Allah dalam dosa zahir dan dosa batinnya. Kesombongan kita masih kita tak boleh lontarkan dan tak boleh buangkan. Tuan-tuan, iblis sombongnya sekali. Lalu Allah campakkan dia daripada syurga Allah. Dalam umur kita 60 tahun, berapa kalikah kita sombong dengan Allah dan sombong dengan makhluk Allah? Seorang makhluk yang sombong di dalam syurga dikeluarkan oleh Allah daripada syurga Allah. Bagaimana kita yang masih belum duduk di dalam syurga, tapi dalam keadaan kita sombong dengan Allah, apakah kita boleh duduk dalam jannah Allah? Apakah kita boleh diam dalam syurga Allah? Sehingga Nabi jelaskan kepada kita dalam hadis yang sahih, tidak akan sekali-kali masuk jannah Allah orang yang dalam hatinya ada sebesar zarrah kibir, kata Nabi. Tuan-tuan, sebesar zarrah ini dikupas oleh ulama. Jika kita nak faham lebih dekat, iaitu sebutir pasir yang dipecah kepada 1000 bahagian. Bagaimana halusnya, sedikitnya kibir yang ada dalam diri kita, sehingga kan kita tak layak untuk masuk jannah Allah. Saya periksa diri saya, tuan-tuan periksa diri tuan-tuan. Bukan semua orang tahu boleh tinggal jahat. Bukan semua orang tahu boleh buat baik. Kita tahu mengumpat haram. Kenapa kita tak boleh tinggal mengumpat? Kita tahu sembahyang tahajud itu sunat muakkad. Kenapa sampai sekarang kita tak boleh bangun? Bukan kita tidak tahu, kita tahu kenapa Allah tidak berikan kepada kita. Kenapa kita tak diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala? Pernah tak kita bertanya dengan Allah? Pernah tak kita bermunajat dengan Allah? 2/3 malam kita duduk menghadap ke arah kiblat. Kita angkat dua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, umur aku dah 50 lebih, ya Allah. Kenapa ya Allah aku tak boleh untuk bangun malam, ya Arhamar Rahimin, untuk sujud kepada Engkau pada 2/3 malam? Ya Allah, kenapa bahagian ini aku tak dapat, ya Allah? Ya Allah, harta dunia Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Rumah Engkau bagi kepada aku, ya Allah. Isteri Engkau bagi kepada aku, ya Allah. Ketika aku berkahwin dan aku hendakkan anak, Engkau makbulkan doaku, ya Allah. Ya Allah, ketika anak aku berkahwin, aku berdoa kepada Engkau, ya Allah,
kurniakanlah zuriat untuk anakku ya Allah, sehingga aku merasakan cucu ya Arhamar Rahimin. Tetapi Engkau tidak kurniakan aku akan kurniaan akhirah, sehingga saat ini aku tidak mampu lagi ya Allah untuk istiqamah bangun malam bermunajat kepada Engkau ya Allah. Kenapa Engkau tak bagi aku ya Allah? Engkau benci aku ke ya Arhamar Rahimin. Berapa kali tak kita berkata kepada Allah Subhanahu wa taala? Berapa kalikah kita yad'una rabbahum, bermunajah kepada Allah tentang akhirat? Yang kita mengadukan tuan-tuan, ya Allah, aku tak ada duit. 50 tahun kita cakap dengan Allah pasal duit, Allah dengar tuan-tuan. 50 tahun kita mengadu hal pasal urusan dunia yang tak pernah selesai. Kita tak pernah mengadu pun dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, aku dah salat 60 tahun ya Allah. Sekalipun aku tak pernah rasa salat khusyuk. Walhal kau sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang beroleh kejayaan itu orang yang salatnya khasyiin. Ya Allah, kau sebut dalam Al-Quran, kejayaan bagi orang mukmin itu semayang dia khusyuk. Ya Allah, apakah aku mukmin yang gagal ya Allah? Ya Allah, apakah aku mukmin yang gagal pada sisi Engkau? Walhal Engkau telah beritahu kepada kami dalam Al-Quran, mukmin yang berjaya mereka yang salatnya khusyuk. Ya Allah, aku tak pernah rasa kau khusyukkan tentang salah itu sendiri ya Arhamar Rahim. Tetapi aku tahu tentang salat. Aku belajar salat. Aku belajar khusyuk. Tetapi khusyuk aku tak pernah dikurniakan ya Arhamar Rahimin. Pernah tak kita mengadu dengan Allah? Tak. Kita mengadu apa tuan-tuan? Ya Allah, abang aku ambil tanah pusaka ya Allah. Dia khianat aku ya Allah. Dia dah jual tanah pusaka tu ya Allah. Ya Allah, Kau bagilah hidayat kepada abangku supaya dia pulangkan duit tu balik ya Arhamar Rahimin. Pernah tak kita mengadu dengan Allah? Ya Allah, aku telah umur 50 tahun. Aku mengumpat ya Allah, tapi hari ini ya Arhamar Rahimin, aku bertaubat kepada Engkau ya Arhamar Rahimin dengan amalan dan dosa ghibah ini ya Allah. Ya Allah, pulangkanlah balik amal salehku ya Arhamar Rahimin. Kembalikanlah balik sembahyangku ya Allah, puasaku ya Allah. Ya Allah, aku tak mampu nak mula dan aku tidak ada peluang untuk bermula balik daripada umur 1 hari berbuat baik sehingga sekarang ya Arhamar Rahimin. Kita tak kisah pun kalau akhirat kita dihapuskan oleh Allah, tetapi dunia kita dihapuskan oleh Allah, kita nangis tuan-tuan. Dunia kita dihilangkan oleh Allah, kita nangis di hadapan Allah. Malunya, malunya, malunya kita di hadapan Allah kelak. Allah ajar kita setiap minggu tuan-tuan. Walau tara idzal mujrimun nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Pagi Jumaat, pagi esok kita nak baca ni lagi tuan-tuan.
Pagi esok nak baca lagi. Allah ingatkan kita setiap minggu. Apa kata Allah? Orang yang besok balik jumpa Allah, tapi dia lupa tentang dosa-dosa yang dia buat. Dia ingat dia orang baik. Dia ingat dia orang baik. Dia dah semayang ni dah baik sangatlah. Tuan-tuan, Abdullah bin Ubay semayang. Abdullah bin Ubay duduk belakang Nabi. Rupanya dia ahli neraka Allah. Dia tak sedar dan kita tak sedar yang kita banyak salah. Dan kita banyak salah. Masa ibu kita hidup dulu, berapa kali kita dah sakiti hati ibu kita. Kita tahu ke tuan-tuan? Masa ayah kita hidup dulu, kita tahu ke berapa kali kita sakiti hati ayah kita? Tuan-tuan, kita dah jadi ayah sekarang. Dan kita dah jadi Tok Wan sekarang. Seorang ayah, kalau dia kecil hati, dia cakap tak tuan-tuan? Saya tanya dengan ayah-ayah di hadapan saya. Tuan-tuan kalau kecil hati dengan anak-anak, tuan-tuan cakap tak? Ayah kecil hati dengan kamu, tuan-tuan cakap tak? Tuan-tuan ikhlas ni. Tuan-tuan simpan dan saya simpan tuan-tuan. Tatkala kita simpan ini tuan-tuan, kita mati tuan-tuan. Anak kita jadi anak apa tuan-tuan? Jika kita seorang ayah melakukan sedemikian, bagaimana ayah kita dulu tuan-tuan? Kita semayang tuan-tuan, kita puasa. Tapi pasti ke kita masuk syurga Allah? Saya seorang ayah dan tuan-tuan seorang ayah. Saya seorang Tok Wan dan tuan-tuan seorang Tok Wan. Kita ayah tuan-tuan. Anak kita buat perkara yang menyakiti hati seorang ayah. Ayah diam. Dan ayah tak cakap, ayah kecil hati dengan kamu, tak. Tatkala itu kita dipanggil oleh Allah. Anak kita tuan-tuan adalah anak yang derhaka. Dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur adalah azab anak yang derhaka. Tuan-tuan, kalau kita buat macam tu ayah kita, macam mana? Dan ayah kita sewaktu dia mati, dia cakap tak dengan kita, bang, ayah dah ampunkan dosa abang. Ataupun kecil hatinya, puluhan tahun itu dibawa di dalam liang lahat. Kita rasa kita hebat tuan-tuan. Kita rasa kita bagus tuan-tuan. Rupanya apa yang Allah ingatkan setiap minggu, kita tidak ambil peduli. Walau tara idzil mujrimuna, orang yang bersalah dengan Allah. Besok di yaumul akhirah apa kata Allah? Nakisu ru'usihim. Mereka akan sembamkan kepalanya di dalam bumi. Mereka tak angkat mukanya di hadapan Allah. Kenapa mereka tak angkat wajahnya di hadapan Allah? Kata ulama, sebab mereka malu dengan Allah. Mereka malu dengan Allah. Mereka rasa mereka hebat. Rupanya mereka banyak salah dengan Allah. Lalu mereka kata apa di hadapan Allah? Rabbana absarna. Ya Allah, kami dah tengok azab neraka Engkau ya Allah. Wa sami'na, kami dah dengar ya Allah macam mana ahli neraka Engkau minta tolong. Tolonglah ya Allah.
Tolonglah ya Allah. Ayat yang di hadapan selepas ayat sujud, Allah bagi tahu kita keadaan ahli neraka Allah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu 'adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Apa kata Allah? Setiap minggu Allah ingatkan kita tuan-tuan, bukan sekadar sujud setiap minggu. Kalau nak sujud tak payah baca surah panjang. Ada surah yang pendek, iaitu surah Iqra. Sampai wasjud waqtarib, ya Allah, hayya sujud. Tetapi disunatkan kita sujud dengan membaca surah As-Sajdah. Apa kata Allah? Orang yang dosa yang banyak dan dia tidak minta ampun dengan Allah. Wa amal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Allah campakkan mereka ke dalam api neraka Allah. Kullama aradu ay yakhruju minha. Ketika mereka nak keluar daripada neraka Allah, u'idu fiha, keadaan mereka kata Allah, u'idu fiha, mereka panjat tembok neraka Allah, panjat dan terus panjat, kata Allah, panjat dan terus panjat. Lalu malaikat yang menjaga neraka Allah tolak mereka kembali. Lalu malaikat yang menjaga neraka Allah berkata kepada mereka, Zuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Rasakan azab neraka Allah. Dulu masa engkau hidup engkau dustakan, kau tak percaya, kau sombong, kau rasa kau hebat. Tatkala itulah ketika kita dah dengar, kita dah tengok, kita akan cakap apa dengan Allah? Farji'na, ya Allah, kembalikanlah kami, hidupkanlah kami, na'mal salihah, kami nak buat baik. Inna muqinun, kami dah yakin ya Allah, tapi masa tu tak guna. Tuan-tuan, Allah bagi kita hidup dan Allah bagi kita umur. Jangan kita sia-siakan tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita sia-siakan hidup ini dan umur yang Allah kurniakan kepada kita. Orang yang hati dan jiwanya tuan-tuan, bila dia sakit dan dia rasa, mereka ini tidak merasa sakit dengan maksiat yang mereka buat. Bila kita buat dosa dan maksiat, kita tak rasa apa-apa pun, tuan-tuan. Tapi bila kita buat baik, kita rasa kan? Kita dapat sembahyang malam, kita rasa hebat kan? Kita dapat baca Quran, kita rasa hebat kan? Tapi kenapa tatkala kita buat dosa, kita tak rasa apa-apa? Kita kata orang, kita tak rasa apa-apa pun. Kita sombong, kita tak rasa apa-apa pun. Kita kasih dunia, kita tak rasa apa-apa pun. Tapi bila kita dapat khatam Quran, Allah seronoknya. Dalam masa kita khatam Quran, dalam masa kita berjaya melakukan ibadah kepada Allah, dalam masa yang sama kita engkar dengan perintah Allah, iaitu kita melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Bila jiwa kita rasak tuan-tuan, itu yang akan berlaku dalam diri kita. Tatkala jiwa kita mula rasak dan roh kita mula rasak, hati kita mula sayang kepada dunia dan kita takut untuk balik kepada Allah. Kita tak nak balik dengan Allah. Kita mula takut, sayang, takut mati ni ya Allah. Aku tak nak mati lagi. Aku tak nak mati lagi. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun,
laula akhartani, ya Allah, boleh tak kau tangguh kematian ku ni? Laula akhartani, boleh tak kau tangguh lagi ya Allah? Kenapa kau tak nak mati? Fa asaddaqa, aku nak buat amal saleh, aku nak benarkan diri aku. Aku nak benarkan diri aku kepada Engkau ya Arhamar Rahimin. Selama ini aku tidak membenarkan Engkau ya Allah. Selama ini aku menipu Engkau ya Allah. Dalam salatku aku mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadatku, matiku, hidupku kerana Engkau ya Allah. Tapi aku dah buang umurku dengan keduniaan ini yang sia-sia. Aku dah tipu Engkau ya Allah. Tuan-tuan, selama umur kita 50 tahun, berapa banyak tahlil yang kita kumpulkan? Oh banyak tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berapa banyak tuan-tuan? Oh banyak pohon-pohon syurga Allah yang telah kita tanam. Seperti mana kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat tasbih yang kita ucapkan tumbuh satu pohon daripada syurga Allah. Oh banyak tasbih tuan-tuan. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mana Allah ingin hinakan hamba-Nya, Allah beri kita ilmu tetapi dicabut daripada kita ini ketakwaan. Zaman ini ramai orang bijak dan ramai orang jahat. Makin bijak makin jahat, makin bijak makin jahat. Kedua, Allah kurniakan kepada kita nikmat dunia tetapi dicabut daripada kita syukur. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kita nikmat dunia, kita lawan Allah. Maaf tuan-tuan, sekarang orang hebat-hebat tak mampu dia mencari keredaan Allah. Mereka sanggup cari keredaan manusia lagi tuan-tuan. Zaman inilah tuan-tuan. Biar Allah tak suka aku, janji orang suka aku. Biar Allah tak redha aku, tak apa, janji orang redha aku. Dan dia terlupa bahawasanya besok tatkala ia balik menemui Allah, tatkala itu manusia yang dia sanjung-sanjung itu cuma menghantar ia di tepi liang lahat. Selepas itu mereka balik. Dan apa kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kekuatan tubuh badan tapi diangkat kekuatan melakukan ibadah kepada Allah. Badan dia kuat tapi nak sembahyang duha tak mampu. Kita cakap apa? Saya sibuk, ya Allah. Nak sembahyang ba'diyah isyak tak mampu. Kita akan cepat-cepat keluar daripada masjid ini. Tuan-tuan saksikan diri tuan-tuan. Sebentar lagi kita akan sembahyang isyak tuan-tuan. Mampu tak kita untuk sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat? Kerana apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang salat sunat isyak ba'diyah isyak 4 rakaat menyamai dengan seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Saya saksikan diri saya dan tuan-tuan saksikan diri tuan-tuan. Mampu tak untuk aku rebut apa yang telah diberikan oleh Allah kepada aku pada malam ini? Sebentar lagi kita akan salat isyak.
Sehabis kuliah ini kita akan salat Isyak. Selepas salat Isyak, kita diperhatikan oleh malaikah Allah. Ada yang tidak sempat berdoa, terus keluar daripada masjid, sehingga kan malaikat yang berada di pintu-pintu masjid berkata kepada mereka, wahai fulan bin fulan, adakah kamu ni orang kaya? Kamu tak mahu rahmat Allah? Tuan-tuan, Masya Allah, Allah, kita diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kata kita hebat, kita nak semayang sunat ba'diyah Isyak, kita tak mampu tuan-tuan. Kita tak mampu nak semayang sunat ba'diyah Isyak. Tapi tuan-tuan, kita mampu beratur lama untuk kita membeli makanan. Kita mampu beratur lama untuk kita keluarkan duit kita tuan-tuan. Kita sanggup tuan-tuan. Tetapi kita tidak mampu untuk berdiri di hadrah Allah 4 rakaat tidak sampai 10 minit pun tuan-tuan. Nanti Allah akan tanya kita besok di akhirat, aku bagi kamu kaki, kamu buat apa? Aku bagi kamu tangan, kamu buat apa? Aku bagi kamu mata, kamu buat apa? Aku bagi kamu mulut, kamu buat apa? Aku bagi kamu telinga, kamu buat apa? Boleh kita jawab dengan Allah? Ya Allah, aku guna kaki aku sembahyang sunat, ya Allah. Sampai sekarang, kita nak cukupkan sembahyang sunat rawatib, ba'diyah dan qabliyah tidak mampu. Kita nak cakap apa tuan-tuan? Kita nak belagak apa tuan-tuan? Kita nak cukupkan qabliyah dan ba'diyah dalam masa 1 hari, kita tak mampu sempurnakan. Kita hebat ke tuan-tuan? Kita hebat ke? Kita tak mampu tuan-tuan nak sempurnakan dalam masa 1 hari qabliyah dan ba'diyah. Tak mampu tuan-tuan. Tapi kita boleh cari duit 1 hari 8 jam tuan-tuan. Kadang-kadang kita OT lagi. Kita nak cakap apa dengan Allah? Kita nak cakap apa besok dengan Allah? Allah tanya kita. Ini dalam suratul Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok Allah kunci mulut. Tapi seluruh anggota kita akan berkata di hadapan Allah, ya Allah. Tangan bercakap di hadapan Allah, kaki bercakap di hadapan Allah, mata mengadu di hadapan Allah. Masya Allah. Ya tuan-tuan, ini kenyataannya. Dan ini yang kita akan lalu tuan-tuan. Tuan-tuan, Masya Allah. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kebaikan ini terhalang disebabkan dosa yang terlalu tebal. Saya tak tinggal salat, alhamdulillah. Sum'ah itu dosa tuan-tuan. Riak itu dosa tuan-tuan. Kibir itu dosa tuan-tuan. Kasih dunia yang melampau itu dosa tuan-tuan. Tamak itu dosa tuan-tuan. Hasad itu dosa tuan-tuan. Kita memang tak tinggal salat, tapi kita hasad, kita kibir, kita sum'ah. Dosa batin orang tak nampak, tapi dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tak nampak. Tuan-tuan tengok saya macam orang baik kan? Serban cantik, jubah cantik. Hakikatnya tuan-tuan tak tahu. Yang tahu siapa saya adalah Allah Rabbul Azza. Allah yang mengenali saya adalah Allah Rabbul Jalal. Kita bohong, Allah tahu tuan-tuan. Tetapi manusia tidak tahu tatkala kita bohong. Ini yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Yakhadi'una Allah walladzina amanu
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ini hakikatnya. Tuan-tuan, saya rasa cukup pertemuan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi asbab kita mendapat kasih Allah dan rahmat Allah. Kita orang yang bijak, tuan-tuan. Saya nak memberikan ilmu kepada tuan-tuan, tuan-tuan orang pandai dan tuan-tuan orang alim. Saya tak pandai, tuan-tuan, saya bukan orang alim. Tetapi apa yang boleh kita ingatkan supaya kita ini menyahut apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Agama itu nasihat. Nasihat untuk kita balik ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dengan suara hamba-Nya. Allah sayang dengan kita, tuan-tuan. Ketika kita mula panggil nama Allah, Allah cukup sayang kita. Tuan-tuan, anak-anak muda sekalian yang ada di hadapan saya, janganlah malu dengan Allah. Janganlah kalian malu dengan Allah. Dan Allah tidak pernah melihat siapa kita. Wahai anak-anak muda sekalian, Allah tidak pernah melihat masa silam kita. Tetapi Allah melihat keikhlasan hati kita untuk balik kepada Allah. Manusia, jika kita satu hari kita berbuat baik, dia akan ungkit masa silam kita. Allah tidak, tuan-tuan. Sebaik-baik manusia, kita mula berbuat baik dan dia tahu masa silam kita, dia tetap mengatakan, aku kenal dia dulu siapa. Tetapi Allah tidak. Sejahat manalah kita, sesibuk manalah kita dulu dengan dunia dan kita lupakan Allah. Dan kita mula kembali kepada Allah. Allah tidak akan melihat siapakah kita dulu. Dan Allah akan tutup keaiban kita. Ditutup sehinggalah akan dihapuskan keaiban itu. Dengan keikhlasan hati kita untuk balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat nazam Syekh saya dulu. Tuan-tuan, guru saya ini masya-Allah, kita tak boleh nak tanding mereka. Kita tak boleh nak tanding ibadah mereka, tak boleh nak tanding kewaraan, waraknya mereka, hebatnya mereka dengan Allah. Sehingga satu malam, tuan-tuan, murid-murid mereka dengar tangisan guru-guru kita ini, tuan-tuan, 2/3 malam. Mereka menangis seperti mana kanak-kanak yang kecil. Kita berfikir, tuan-tuan, guru kita yang wara', guru kita yang salah, mereka masih menangis dengan Allah pada 2/3 malam. Kita yang jahat ini, tuan-tuan, kita boleh lena di hadapan Allah. Kita yang malas buat ibadat, kita tak boleh nak menangis di hadapan Allah 2/3 malam. Tak mampu, tuan-tuan. Siapa kita pada sisi Allah sebenarnya? Kita sendiri kita tak tahu sebenarnya aku ni siapa ya pada Allah. Pada manusia aku hebat. Rupanya pada Allah kita adalah sejahat-jahat dan sekeji-keji hamba. Dengan Allah sebenarnya tak susah. Banyak mana kesilapan yang kita buat dengan Allah. Satu hari kita balik kepada Allah dan kita minta ampun dengan Allah. Allah kata, la ubali, aku tidak peduli banyak mana salah kamu. Malam ni saya hadiahkan kepada tuan-tuan nazam. Nazam taubat yang dibaca oleh Syekh kami. Saya baca 3 kali, tuan-tuan. Mudah-mudahan menjadi satu amalan kita. Dengan Allah tak susah. Tuan-tuan bangun 2/3 malam, bangun, tuan-tuan ambil semayang.
Ambil semayang, tuan-tuan duduk ada kiblat, tuan-tuan duduk seorang. Kalau nak minta maaf dengan orang, kita kata orang ni nak maafkan aku ke? Dengan Allah tak. Tuan-tuan duduk ada kiblat, pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, kita tak mampu semayang sunat dan kita akuilah kita tak mampu. Kita duduk ada kiblat, kita panggil nama Allah. Tauban, tauban li Rabbina auban la yughadiru alaina tauban, tauban li Rabbina auban la yughadiru alaina huban. Tauban, tauban li Rabbina auban la yughadiru alaina huban. Bahasa Melayu dia untuk senang kita faham macam ni. Dia cakap dengan Allah, minta ampun. Ya Allah, minta ampun. Dia cakap dengan Allah, tauban, tauban. Ya Allah, minta ampun. Minta ampun. Di Rabbina auban. Kaulah Tuhan yang Maha Pengampun. Cakap dengan Allah, minta ampun ya Allah, minta ampun ya Allah. Kaulah Tuhan yang Maha Pengampun. La yughadiru alaina khuban. Janganlah kau tinggalkan atas kami lagi dosa ya Allah. Ya Allah, kita ulang-ulang tengah malam. Tauban, tauban li Rabbina auban. Ya Allah, minta ampun ya Allah. Minta ampun ya Allah. Li Rabbina auban. Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun. La yughadiru alaina. Janganlah tinggalkan lagi ya Allah atas kami dosa. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami semua. Janganlah ada dosa lagi ya Allah. Kita minta dengan Allah tiap-tiap malam. Mengadu dengan Allah. Mengadu dengan Allah. Tuan-tuan, nanti Allah ampun dengan kita tuan-tuan. Allah takkan tengok masa silam kita dan Allah takkan pandang siapa kita selama ni. Sayangnya Allah pada kita dan Allah tak mengira siapa kita dan Allah tak pandang masa silam kita. Itulah kasihnya Allah. Tuan-tuan, kalau kita mula mengenali Allah, kita mula kenal rupanya Allah ni sangat baik dengan kita. Baik sangat. Kita buat jahat, kita buat dosa, dia tak marah terus. Dia tunggu kita minta ampun. Dia tak marah terus. Dia tunggu kita minta ampun. Kita minta ampun tak? Kita minta ampun tak? Sayangnya Allah dengan kita tuan-tuan. Boleh kita buat dosa, Allah hapuskan kita. Allah hapuskan. Kita semua tuan-tuan. Boleh Allah hapuskan. Ya, tapi Allah sayang kita. Allah sayang dan Allah terus sayang.
Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Akhir kalam, tuan-tuan tolong doakan apa yang mudah-mudahan Allah matikan saya dalam husnul khatimah. Dan saya doakan tuan-tuan juga, semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Tuan-tuan tolong doakan saya, mudah-mudahan apa yang saya buat ikhlasun billah, semua kerana Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pandang apa yang kita buat, dan kita tidak mahu apa yang kita buat dipandang pada manusia, tetapi Allah berpaling daripada kita. Kerana ini yang kita akan bawa balik ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, kami hamba-hamba-Mu yang jahat, Ya Allah, baikkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak salah, Ya Allah, maafkan salah kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami hamba-Mu yang banyak dosa, Ya Arhamar Rahimin. Terimalah taubat kami, Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lalai dengan Engkau, Ya Allah, lalai dengan kesibukan dunia ini, Ya Allah, lalai dengan kehidupan ini, Ya Allah, sehingga kami telah melupakan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami semula, Ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami semula, Ya Allah. Ya Allah, jangan Kau tinggalkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau biarkan kami terus dalam kesesatan, Ya Allah, dalam kelalaian, Ya Arhamar Rahimin. Kami tidak ada daya dan upaya, Ya Allah, melainkan dengan pertolongan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, peliharalah iman kami, Ya Allah. Jangan Kau cabut iman kami anda sakaratil maut, tatkala kami sakaratil maut, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tahu kami hamba-Mu yang tak mampu nak buat ibadah seperti mana ashab Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tapi kami mohon husnul khatimah. Ya Allah, kami tidaklah sebaik hamba-hamba-Mu di zaman ashab Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kami berusaha, Ya Allah, untuk buat baik. Ya Allah, kami berusaha untuk jadi hamba yang baik, Ya Allah. Ya Allah, kami cuba, Ya Allah, semampu kami, Ya Allah, untuk jadi hamba-Mu yang baik, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami gagal, Ya Allah, jangan Kau biarkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami minta husnul khatimah. Kami minta husnul khatimah. Kami minta husnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami kaya sekalipun, Ya Allah, tetapi Kau matikan kami dalam su'ul khatimah, tidak ada makna hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, jika kami alim sebesar mana pun, Ya Allah, tetapi Engkau tidak kurniakan kepada kami husnul khatimah, kami tidak ada daya dan upaya, Ya Allah. Ya Allah, ibadat mana ibadat kami, Ya Allah, tetapi Engkau tidak kurniakan atas kami husnul khatimah, Ya Allah. Kami tidak ada daya dan upaya, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami husnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan kami husnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan kami husnul khatimah, Ya Arhamar Rahimin. Kurniakan mak dan ayah kami husnul khatimah, Ya Allah. Kurniakan anak-anak kami husnul khatimah, Ya Allah. Cucu kami husnul khatimah, Ya Allah. Sekalian adik-beradik kami husnul khatimah, Ya Allah. Ya Allah, himpunkan kami semua dalam jannah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Yang Kau pisahkan kami dan keluarga kami, Ya Allah. Yang Kau pisahkan kami dan anak-anak kami, isteri kami, Ya Allah. Yang Kau jadikan kami sebahagiannya dalam syurga dan sebahagiannya dalam neraka, Ya Allah. Ya Allah, himpunkan kami semua dalam syurga Engkau, Ya Allah. Himpunkan kami semua dalam syurga Engkau, Ya Allah. Himpunkan kami semua dalam syurga Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, angkatkan bala ya Arhamar Rahimin wabak ini ya Allah dalam negara kami dan tempat kami ya Allah. Kurniakan atas kami kenikmatan ibadah seperti mana dulu ya Allah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Mujib as-Sa'ilin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.